Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya Dr. Jenny Amir. Isu berkaitan dengan kesan COVID-19, PKP dan minat membaca merupakan isu yang relevan diperkatakan kerana kita tidak dapat nafikan bahawa COVID-19 telah mengubah segala-galanya termasuk dari segi minat dan tabiat membaca. Jadi untuk memperkatakan isu ini dengan lebih mendalam dan lebih lanjut, saya tampilkan tamu istimewa saya untuk minggu ini, Cikgu Jaiz Sahok. Selamat datang ke 2030, Cikgu. Selamat datang, Doktor. Ya, terima kasih menjemput saya. Assalamualaikum, pendengar. Baik. Saya nak tanya dulu, kerana kita kebetulan bercakap tentang membaca buku dan sebagainya. Apa buku terbaru yang Cikgu baca ketika ini? Saya separuh jalan membaca novel Paulo Coelho berjudul The Alchemist. Dalam bahasa Inggris, itu pun terjemahan. Ya. Baik, seorang penulis novel terkemuka ya? Terkemuka dunia, di peringkat dunia. Ya. Jadi apa yang dikisahkan dalam novel itu? Di peringkat separuh buku tu dia mengisahkan seorang gembala kambing yang merentas benua untuk mencari pengalaman, mengubah pemikiran dan berinteraksi dengan orang tertentu yang membentuk dia menjadi pemikir. Saya kira Paulo Coelho ni dia kebanyakan bukunya diceritakan secara sepintas lalu dalam internet sebagai yang menggugah the inner self, aspek dalaman seseorang, sama ada pembaca ataupun watak dalam novel dia. Dia gitu, dia macam psychoanalytical sikit lah, dan sedikit kerohanian. Ya, kita memperkatakan tentang isu COVID-19 ini dan kesan terhadap pembacaan. Jadi mengikut pengamatan Cikgu sebagai pakar di segi teknik pembacaan hebat, bekas guru, mantan pengetua yang banyak mengamati corak pembacaan dalam kalangan pelajar dan masyarakat kita. Bagaimana agaknya ancaman COVID-19 dan PKP ini memberi dampak atau kesan terhadap aktiviti dan tabiat membaca dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia, termasuk di Sarawak? Dahsyat. Istilah perkataan yang sesuai, dahsyat. Dalam arti, satu, sudahlah kita secara amnya pembacaan di Malaysia ini tidak mempunyai teknik, tidak mengamalkan teknik, bukan tidak mempunyai teknik, tidak mengamalkan teknik. Dan apabila orang membaca, mereka berada dalam keadaan pura-pura tahu dan tidak melakukan eksplorasi maklumat untuk lebih tahu. Nanti sebab itu buku saya ada bernama Hebat, sebab I itu eksplorasi dan dikurangi lagi kemungkinan untuk membaca itu oleh jangkauan untuk memperoleh buku yang hampir kosong. Peluang jangkauan itu, nak pinjam buku dari perpustakaan tidak dapat, nak memiliki buku itu sahaja yang ada, nak pergi beli memang tak mungkin. Jadi serba tertutup keadaan itu, maka keadaannya semakin dahsyat. Kalau dulu barangkali ini bayangan saya sahaja ya, ada orang membaca, 10 orang membaca, barangkali sekarang kerana hambatan-hambatan yang menutup kehidupan kita ini, saya kira yang tinggal dalam 20%. Tapi saya tidak ada data untuk menyokong dakwaan saya, cuma bayangan saya kedahsyatan itu kalau berterusan dalam setahun dua lagi, saya kira kita akan menjadi masyarakat yang sangat-sangat tidak berilmu pada tren semasa. Dahsyat ya, kedahsyatan dan dahsyat itu dampak atau kesannya. Jadi Cikgu, apa agaknya perbezaan dari segi tabiat dan corak pembacaan sebelum COVID-19 dan PKP dan semasa PKP ini? Apa kecenderungan minat agaknya dari segi jurnal ataupun buku dan bahan yang dibaca oleh masyarakat kita? Sebelum PKP, masyarakat kita masih, contohnya kalau dia pergi ke mana-mana, kalau dia nak baca akhbar masih dapat diperoleh.
Memang akhbar dalam talian itu sebagai satu alternatif. Itu ada COVID ke tak ada COVID, dia tidak menjejaskan situasi itu. Cuma yang terjejas sangat itulah aspek fizikal bahan bacaan itu yang memang hampir kosong. Kecuali kalau seseorang mempunyai perpustakaan keluarga di rumah sendiri. Atau sekurang-kurangnya buku teks sekolah. Tapi sekarang buku teks sekolah, pembelajaran secara bersemuka pun memang sudah tidak ada. Sebenarnya PDPR, guru mengamalkan PDPR, pengajaran dan pembelajaran dari rumah, murid dari rumah sendiri, guru dari rumah sendiri, maka penjarakan itu semakin menambah ruang perbezaan, kejauhan dan peluang-peluang untuk berinteraksi secara jelas. Sebab otak manusia dia cuma dapat menyimpan maklumat kalau dia faham. Contohnya dalam ayat saya makan nasi. Dia akan dapat menggunakan ayat itu kemudian nanti kalau dia faham akan maksud saya, dia faham akan maksud makan, dan dia faham akan maksud nasi. Kalau tidak, besok kamu buat apa orang tanya, dia tak dapat jawab kalau otak dia tidak menyimpan lantaran dia tidak faham. Jadi nak menyebabkan faham perkara yang masuk ke dalam sistem kognitif seseorang insan itu jadi sekatan yang semakin jauh. Walaupun sebenarnya dari segi perkamusan, kamus bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Melayu memang banyak dalam internet, juga PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu untuk Bahasa Melayu. Tetapi tanyalah berapa orang yang merujuk ke situ untuk maksud dan makna. Sedangkan asas untuk memahami sesuatu ilmu, contohnya ilmu fisik. Saya sebut satu istilah, Ohm's Law, peraturan Ohm sebenarnya, OHM. Jadi kalau menurut teknik pembacaan hebat yang kami cuba wara-warakan kepada masyarakat, ialah kita perlu eksplor apa maksud Ohms. Kalau dia manusia, siapa Om? Jadi di situ cukup. Ada tak maklumat itu? Contoh, sebelum kita belajar fisik lebih jauh. Padahal kunci untuk pemahaman fisik ialah faham setiap konsep. Tidak faham setiap konsep itu, aplikasinya jangan harap. Jadi macam itu. Ya. Baik. Secara ringkas, Cikgu. Ya. Secara ringkas dalam 45 saat, apa yang paling membimbangkan Cikgu dari segi kesan PKP dan COVID-19 dari segi minat membaca? Adakah minat membaca itu turun ataupun ada setengah-setengah pihak yang mengatakan disebabkan PKP ini terdapat anjakan ataupun peningkatan dari segi minat? Betul minat, tapi bahannya bagaimana? Dan dakwaan itu kalau melalui kajian pun di satu tempat dia tidak merentasi benua. Dan tidak merentasi tidak merentasi budaya. Contohnya kalau kajian dilakukan di Amerika, jadi zon tempat kajian itu di situ. Di tempat yang lain dia tidak merentasi sebab budaya membaca di Amerika takkan sama dengan budaya membaca di Kuching atau di Tokyo atau di tempat-tempat yang sebab itu dia merentasi benua satu, dia merentasi budaya satu. Baik, Cikgu, kita berhenti di situ. Kita berhenti di situ, kita rehat, kita perkatakan apakah tujuan membaca dan corak pembacaan waktu PKP dan COVID-19 ini melanda kita. Jumpa lagi selepas ini, terus bersama-sama 2030. Baik, Cikgu, tadi kita perkatakan tentang isu berkaitan dengan membaca dan sebagainya. Jadi kajian Bank Dunia mendapati penutupan sekolah berisiko menyebabkan 70 juta murid di dunia berdepan ancaman kemiskinan pembelajaran apabila tidak dapat membaca, tidak pandai membaca atau tidak memahami teks mudah pada usia begitu tahun 1, tahun 2. Bagaimana sebagai pakar dalam bidang pembacaan ini, Cikgu, menanggapinya, fenomena ini? Itu pasti menjadi kebenaran. Andai tidak ada sesuatu
revolusi dilakukan. Dia perlu dari satu perspektif saya melihat COVID ini memberi cabaran yang munasabah kepada manusia untuk menggunakan sistem pemikiran macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Tetapi otak manusia yang perlu memahami data yang diperolehnya melalui VAKOG-nya. VAKOG itu ialah deria manusia yang akan menyerap data dari luar. Contohnya melalui V itu visual, melalui pandang. Kalau dia memandang sesuatu, contohnya dia memandang ini, dia mungkin orang pernah menyebutnya dulu, orang menyebut ini sebagai botol. Tapi dia perlu faham apa itu botol melalui yang saya sebut dalam teknik pembacaan hebat ini, ialah dia punya CBD Bombay. Siapa sebut botol, siapa mencipta botol, siapa apa botol, apa kegunaan botol, apa semua soalan berkaitan apanya untuk memperoleh maklumat. Jawapannya tetap ada, cuma sistem kognitif seseorang itu belum ada maklumat itu. Kalau belum ada, maka itu malapetaka pada ilmu dia. Takut nanti jadi belum ada itu jadi menjadi terus tidak ada. Nah, kalau tidak ada artinya orang itu tidak ada ilmu. Jadi kalau dalam peperiksaan untuk murid misalnya macam mana dia nak jawab soalan. Sebab saya mahu juga pendengar faham bahawa dalam kehidupan ini ada 3 jenis manusia tentang pemahaman. Kalau dia melihat sesuatu, membaca sesuatu. Satu, yang benar-benar faham. Apa-apa sahaja yang disoal tentang benda yang dia benar-benar faham itu jawapannya betul. Itu bukti benar-benar faham, benar-benar tahu. Yang kedua ialah pura-pura tahu. Pura-pura tahu, dia sedang membaca atau berbincang, dia akan mengangguk. Tapi apabila diberi soalan, separuh sahaja yang betul jawapannya. Mengapa? Sebab ketika dia membaca itu, dia pura-pura faham, pura-pura tahu. Yang ketiga ialah benar-benar tidak tahu. Semua soalan kemudiannya tentang teks yang dibacanya di soal kepada dia tidak dapat menjawab mana-mana satu. Itu benar-benar tidak tahu. Saya ulang ya, ada 3 jenis manusia. Satu, benar-benar tahu, pura-pura tahu, dan benar-benar tidak tahu. Takut nanti kalau pembacaan sekaligus pemahaman tidak ada dalam sistem kognitif seseorang insan yang sama ada dia muda kan, dia sudah dewasa kan, dia tak kira sebab sistem kognitif ini tetap dapat diisi selagi manusia hidup. Setelah dia mati, dia tidak berfungsi. Sebab semua kematian adalah berhentinya sistem otak. Maka dia akan menjadi sangat-sangat kosong. Takut nanti ada insan di tempat yang lain, di negara yang lain sangat-sangat berisi, maka yang kosong ini ketinggalan. Jadi orang kata orang dari depan, kita masih di belakang, gitu dari segi ilmu. Lantas untuk mengisinya tidak kira usia satu hal, tapi di peringkat usia yang genting, di peringkat tadika, di peringkat persekolahan tahun 1, tahun 2, apabila pembacaan itu lebih berbentuk bacaan mekanis supaya sebutan betul, pembahagian suku kata betul, ayat betul, intonasi betul, belum kepada membaca mentalis. Membaca mentalis itu maknanya yang dia baca itu dia faham. Saya bagi contoh, saya kembali pada contoh saya asal tadi. Saya makan nasi. Dia faham tak maksud nasi? Apa itu nasi? Ataupun dia coba soal dia apa maksud saya? Kalau apa yang saya makan, dia boleh jawab. Sebab dalam teks itu saya makan nasi. Apakah yang dimakan oleh saya? Saya itu memakan nasi. Coba soal dia, kalau dia tidak melakukan eksplorasi perkataan saya, tanya dia, saya bermaksud apa ya? Apakah saya? Banyak orang, termasuk guru ya, dia akan kata, saya lah, kata saya. Ada yang terjemah, saya, I, me. Itu jawaban pada standar orang tidak eksplorasi. Kalau dia melakukan eksplorasi, dia rujuk dalam buku tata bahasa kamus, boleh buka kamus, boleh pergi PRPM, type perkataan saya dan baca. Jawapannya di situ, saya tolong saja ya dalam program ini. Saya bermaksud kata ganti nama diri orang, kata ganti nama pertama. Jadi kalau ditambah, ya. Maksudnya nanti antara kalau seseorang yang melakukan eksplorasi dengan yang tidak melakukan eksplorasi, jawabannya akan berbeza.
Kalau orang yang terus saya makan nasi, apa maksud saya? Ada orang yang tidak endah, dia tidak tahu, maka dia tidak dapat menjawab. Baik, Ada cikgu. dia terus, Saya ya. saya nak secara khusus kembali kepada soalan saya. Jika kita kecilkan skop generasi yang hilang, the lost generation ini dalam konteks Malaysia, kita boleh anggarkan sekurang-kurangnya hampir 1 juta murid bakal terkesan serta tersisih daripada kemajuan pendidikan semasa khususnya murid prasekolah, murid tahun 1 dan tahun 2. Jadi persoalannya ialah bagaimana agaknya teknik atau cara untuk tangani masalah generasi ini supaya mereka ini tidak terus ketinggalan dari segi pembacaan, dari segi teknik baca, upayaan membaca dan sebagainya. Ibu bapa, mau tidak mau ibu bapa, dan ibu bapa tidak perlu mengamalkan apa-apa teknik tetapi membuat pemantauan. Saya syorkan. Dan anak ini pada setiap tahun ada 1,5 juta rakyat Malaysia. Kalau disebut tadika tahun 1, tahun 2 bermaksud 1,5 juta paling kurang. Kalau mereka ini terbantut pembacaannya, sama ada bacaan mekanis, bacaan mentalis, lebih-lebih lagi bacaan mentalis, itu akan mencipta satu malapetaka yang ini belum lagi cicir dari sekolah karena masalah-masalah sosioekonomi, drop out dan sebagainya. Ini secara semula jadi, kalau membaca tidak menjadi tabiat, otak dia akan kekal kosong, atau nanti kalau berisi dalam keadaan yang sudah lewat berbanding orang lain dari negara lain atau berbanding masyarakat lain dalam negara sendiri, masih malapetaka. Maka ibu bapa perlu mengasaskannya untuk pembacaan. Mau tidak mau, kalau dulu kita ada tempat untuk menghantar anak ke tadika dan sebagainya, sekarang sendiri punya hal. Kalau tidak, Karena sekatan pergerakan. Kerana sekatan pergerakan penuh, dan kita bicarakan soal ini dengan lebih lanjut selepas rehat. Jumpa lagi selepas ini. InsyaAllah. Anda sedang menonton 2030. Tetamu saya minggu ini ialah Jaiz Sahok, iaitu pakar teknik membaca hebat. Tadi cikgu menghuraikan, memperkatakan soal generasi yang hilang, lost generation. Tolong huraikan lebih lanjut dampak atau kesannya terhadap generasi ini dan bagaimana cara untuk kita tangani supaya mereka tidak terus hilang ataupun tercicir, cikgu. Ya, terima kasih. Cabaran yang sangat luas ini harus bermula sesuatu untuk memecahkan benteng itu oleh ibu bapa sendiri. Sebab sekarang nak mengharapkan guru, memang anak kita tidak berguru daripada mana-mana guru, tidak pergi ke institusi mana-mana secara konsisten. Memang ada sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, kemudian mengajar secara online. Pengajaran secara dalam talian, ya benar bagus pada teori, amalinya, macam mana guru nak memantau murid yang masing-masing dari rumah sendiri sampai 30 orang lah misalnya, yang sedang memberi tumpuan yang konsentrasinya mantap, tinggi untuk dia memperoleh ilmu, itu tidak dapat dijamin. Maka satu budaya baru perlu wujud. Nah, untuk menjamin anak sendiri membaca oleh ibu bapa, soalan perlu ada untuk mereka itu membaca atau tidak. Yang paling mudah ialah JQ yang disebut itu journalist question, yang digunakan oleh semua wartawan di seluruh dunia untuk menyoal, untuk memperoleh maklumat. Nah, untuk menguji sama ada anak membaca atau faham apa-apa sahaja di sekelilingnya yang bacalah ya, ialah soalan journalist question, dan saya bahasa Melayukan kepada siapa di Bombay, siapa, apa, bila, di mana, bagaimana, macam itu. Jadi contohnya kalau dia sedang membaca teks, terus boleh tanya siapa dalam teks itu, siapa nama orang, siapa watak-watak dalam itu, atau berkaitan siapa benda itu. Jadi kalau anak itu membaca, dia faham, ketika itu dia dapat menjawab. Kalau tidak, perlu dilakukan sesuatu. Eksplorasi. Jawapannya eksplorasi. Sebab hebat, teknik pembacaan hebat ini ialah H itu bermaksud hayati, penghayatan. Dia perlu menghayati bacaannya. Kalau zaman saya remaja,
pembacaan orang terhadap akhbar yang populer di Sarawak ketika itu, Sarawak Tribune ya. Sekarang nama The New Sarawak Tribune. Saya mentafsir sekarang ya, saya tafsir bahwa pembaca 90% pura-pura faham. Dia tak paham perkataan yang digunakan oleh wartawan di situ, tapi dia mengangguk juga. Kalau ditanya, dia memang tak, sampai sekarang pun orang membaca banyak yang pura-pura faham. Untuk benar-benar faham, dia dapat menjawab semua soalan yang 3 jenis manusia yang saya nyatakan tadi. Untuk benar-benar faham perlu ada penghayatan. Untuk menghayati sesuatu, dia perlu menyoal diri dia sebelum membaca sesuatu. Soalan journalist question itu, soalan wartawan, siabidi bambe itu perlu ada dalam frame mentality. Tetapi di rumah, untuk permulaannya saya syorkan ibu bapa cipta borang siabidi bambe itu agar setiap kali anak membaca sesuatu ada borang untuk diisi. Borang siapa, borang apa, borang bila, borang di mana. Contohnya bila peristiwa itu terjadi, di mana, mengapa, BEY itu berapa dan Y itu yang mana. Dia komplit. Ada 8 soalan di situ. Paling asas itu. Ya. Masalahnya selain daripada menjawab soalan 5W atau 1H dalam bahasa Inggeris itu tadi, apa, siapa dan sebagainya itu, apa lagi rahsia atau teknik lain supaya pembaca itu dapat memberi tumpuan kepada apa yang dibaca? Kerana setengah-setengahnya berdepan dengan masalah, tidak dapat menghayati, tidak dapat memberi fokus kepada apa yang dibacanya. Ya. Kosakata. Nah, begini. Apabila kita sistem kognitif kita menangkap sesuatu, contohnya dia melihat itu membaca ya. Contohnya saya makan nasi SAYA, saya MAKAN makan. Nah, perkataan makan itu pernah tak dia menyoal dirinya, apakah maksud makan? Saya kira penonton sekalian, pernah tak menyoal diri sendiri, apakah maksud makan? Pernah, bagus. Coba jawab sendiri, berapa maksud makan? Pernah buka kamus tak tentang maksud makan? Tidak ada, bukan? Sekarang saya beri jawaban, ada 9 maksud makan. Soal lagi diri sendiri, kalau ada soal anak, maksud yang pertama apa? Maksud kedua apa? Maksud ketujuh apa? Maksud ke-8 apa? Ini kalau orang itu benar-benar menghayati perkataan makan, dia buka kamus untuk maksud makan. Ini belum lagi nanti perkataan itu menjadi kata majmuk, menerima imbuhan, jadi kata terbitan, kata majmuk, kata ganda dan sebagainya. Maksud cikgu menganjurkan supaya pembaca kita membaca kamus. Tetapi masalahnya pembaca kita ini tidak minat kamus. Malah mereka sebagai contoh tidak dapat membezakan antara graduan dan siswazah. Sampai salah gunakan kedua-dua perkataan ini, scrap. Itulah penyakit masyarakat kita yang suka sangat pura-pura tahu. Merujuk kamus itu ialah punca utama untuk jadi pandai. Itu dinafikan, maka dia akan mati tidak pandai. Pasti. Kalau tabiat tidak merujuk kamus itu diamalkan, sama dengan contohnya kamus kata majmuk yang kamus kecil, tetapi contohnya soalan bandar raya, pasar raya boleh ada sekarang, pergilah di Kuching ini ada, saya pernah tengok pasar raya besar. Oh, jadi pasar raya besar. Macam mana ada pasar raya kecil? Pasar raya itu maksudnya pasar yang besar. Jadi kata majmuk, pembinaan kata majmuk, selok-belok kata majmuk tidak difaham dia, atau dia pura-pura faham. Maka dia akan wujud demikian. Padahal gedung beli belah yang pasar raya besar itu memang antara yang paling besar lah. Saya tak sebut, tapi penggunaan dia. Lagi satu contoh, bandar raya. Ejaan bandaraya 1 kata, 2 kata. Jadi kita tak pernah nak merujuk kamus, maka kita kekal menggunakannya. Sekali kita eja begini, sekali kita eja begitu. Aku peduli apa kan? Jadi bukan orang nak marah aku sebab aku bukan pelajar, maka guru aku tak pernah membuat pembetulan lagi dan sebagainya. Jadi
balik pada sikap. Aku nak menggunakan sikap yang dan kemarin ada dalam internet komen utusan Malaysia tentang penggunaan bahasa yang semakin tidak bersopan atau kurang sopan dalam media massa, termasuk televisyen arus perdana, disebut begitu ya. Ini bukan kenyataan saya memanjangkan kenyataan itu. Jadi sopan santun bahasa sudah dinafikan. Okey. Ini belum Okey, kepada cikgu. maksud. Kita kembali pada maksud. Ya. Kita gantungkan di situ kenyataan cikgu. Kita berhenti rehat untuk seketika dan apakah langkah ke hadapan kita perkatakan dalam segmen terakhir selepas ini. Jumpa lagi. Baik, cikgu. Ya. Laporan Adult and Youth Literacy National, Regional and Global Trends 1985-2015 terbitan UNESCO, Institute for Statistics, menunjukkan secara purata rakyat Malaysia hanya membaca 15 hingga 20 tajuk buku setahun. Mengapa ini berlaku? Tak kisah. Tidak perlu complacent. Orang Malaysia kan hidup senang. Apakah ada kesusahan dalam hidup di Malaysia? Tak ada kan? Kalau tak ada makan, pergi ke masjid, duduk di situ, minta sedikit orang bagi. Jadi complacent itu jadi negatif sifatnya. Termasuk untuk belajar, untuk jadi pandai, macam tidak perlu. Tak pandai, aku tak sekolah pun masih boleh hidup. Jual roti canai tepi jalan pun aku dapat beli motor, beli kereta. Jadi sikap, balik pada sikap. Jadi yang menghantui kita itu ialah satu sistem kognitif juga. Kemudian mungkin barangkali dia punya take off value itu nilai asas, iaitu IQ ya, IQ tinggi, IQ rendah pun ada kaitan dengan pembacaan pantas, cepat menguasai maksud dan sebagainya. Tolak pada itu sikap, katalah dia hidup sendirian. Dia nak apa sebenarnya? Membaca itu nak faham apa. Contohnya, rata-rata pelajar sekolah dia membaca kerana nak lulus peperiksaan. Di situlah tak betulnya. Kalau dia membaca untuk pandai, dia akan jadi penghayatan HEBAT. Justru di situ saya nak tanya cikgu dengan mengaitkan dengan diri cikgu sendiri. Apa keuntungan, apa kesan baik, kesan positifnya kalau seseorang itu banyak membaca berbanding dengan manusia yang tidak membaca? Manusia yang membaca banyak bidang ilmu, dia akan mampu memperkatakan banyak bidang ilmu pada bacaannya itu dengan syarat dia faham. Sebab ilmu manusia dia dapat mudah nampak, iaitu ilmu keluar dari sistem kognitif ini dari hujung lidah, di hujung lidah dan di hujung jari kalau dia menulis. Di situ je. Tak ada bahagian badan kita yang lain yang mengeluarkan ilmu. So tengok cara dia bercakap. Kalau dia bercakap tentang memang ada fakta, ada menyebut tidak sebab dalam bahasa Melayu kan ada cakap kosong, tidak kosong percakapannya, maka itu orang itu kognitifnya berisi atau otaknya berisi. Begitu juga kalau dia mengarang. Kebetulan saya sendiri terlibat dalam mengarang, antara mengarang esei dengan mengarang, sebab mengarang cerita pendek pun dia perlu ada isi. Mengapa? Sebab di situ letaknya sistem kognitif manusia, merefleksi kualiti diri. Percakapan merefleksi diri, tulisan merefleksi diri, merefleksi isi kandungan yang ada dalam sistem kognitif ini. Maka semua insan lahir sama, otaknya kosong, sama dengan perutnya kosong. Maka ibu mengisi perut dulu dengan memberi air susu. Otak kosong, terpulanglah kepada dirinya, persekitarannya untuk mengisinya. Bagaimana dari segi keterampilan berbahasa, kemahiran berbahasa? Adakah itu banyak membantu orang yang banyak membaca baik dalam buku bahasa Inggeris maupun bahasa Melayu itu, kemahiran atau keterampilan berbahasanya akan lebih canggih, lebih hebat, lebih baik? Itu kunci. Untuk faham ilmu, keterampilan bahasa perlu. Untuk keterampilan bahasa, perlu faham benda yang dibaca. Kamus kuncinya.
Kalau tak baca kamus, jangan harap nak pandai. Ini benar-benar. Mak bapak, kalau nak anak pandai, jadikan sehari sepatah kata cukup. Bermula dengan perkataan makan. Buka kamus untuk makan, baca selama 30 minit. Mulai sekarang. Habis rancangan ini, bukalah kamus. Maksud makan. Ada kalau dalam PRPM itu buka komputer ada 100 muka surat. 100 muka surat. Huraian satu kata makan saja. Pastikan anak masing-masing ataupun diri sendiri sehari sepatah kata cukup. Sehari sepatah kata, ini nasihat saya. Sehari sepatah kata. Hari ini kata makan, besok kata minum. Jangan cepat sangat. Tapi pastikan eksplorasi. HEBAT. Eksplorasi itu dia selok belok perkataan itu, baca kamus itu. Baca kamus itu barulah mampu berfikir aras tinggi. BAT itu untuk berfikir aras tinggi. Termasuk membaca kamus terbaru terbitan Dewan Bahasa yang tebalnya 2000 lebih halaman itu. Perlu dibaca sehari di depan kata. Ya. Ya. Nah, dapatkanlah, belilah. Ya. Bagaimana agaknya supaya kita dapat jadikan membaca ini sebagai satu gaya hidup? Mau tak mau mak. Sebab syurga di bawah tapak kaki ibu. Ibu memulakannya bersama anak-anak itu. Sambil mendodoi anak, bacalah sesuatu. Nyaringkanlah bacaan biar ibu... kalau dulu mungkin dia nyanyi kan, dia mendodoi anak dengan cara mendodoi anak apalah dia menyanyi. So sekarang boleh menyanyi, teruskan sebab suara manis kan, tapi membaca juga. Baca apa-apa bahan bacaan. Kalau tak ada dalam bentuk buku, dalam bentuk akhbar, dari internet dan dari telefon pintar, semua ada. Baca biar itu menjadi ikutan. Sebab model pertama dalam kehidupan semua insan sudah pasti ibu. Kemudian baru bapaknya. Kalau ada adik, abang kakaknya, itu akan jadi ikutan. Sebelum dia keluar kepada keluarga orang lain, manusia yang lain di luar sana. Model itu perlu ada. Tidak ada pilihan. Adakah cikgu beranggapan bahawa amat penting bagi keluarga untuk membeli buku dan punya koleksi buku di rumah, punya perpustakaan sendiri? Sangat, sebab dalam keadaan tertutup sekarang oleh COVID, dari mana sumbernya? Kalau tidak dari internet, kalau pandai mencari buku yang dalam talian dan sebagainya itu, alhamdulillah. Tapi berapa orang yang pandai itu, maka rujukan di rumah itu tetap perlu ada dan banyak. Sebab tidak setiap buku yang kita baca, sekali baca terus semua maklumat masuk dalam sistem kognitif. Tidak, perlu ada penghayatan, barulah dapat masukkan itu menjadi mantap. Soal diri sendiri dengan beberapa soalan dan teknik di sini saya syorkan ada 18 teknik. 13 teknik itu memang disyorkan oleh Kementerian Pendidikan untuk digunakan oleh guru-guru menasihati anak didiknya untuk kau baca, okey. Baca matematik, soalan 2 mat, baca gunakan teknik quack. Begitu arahan guru sepatutnya dalam bilik darjah ataupun PDPR. Tapi saya tak tahu, saya sudah meninggalkan profesi. Maksudnya ini masa yang paling baik untuk dimanfaatkan ketika kita berada terperangkap dalam rumah. Sebagai contoh, di India sebenarnya sudah ada peningkatan rakyat negara India yang jumlahnya 1.3 bilion itu secara purata membaca melebihi 10 jam seminggu. Rakyat Thailand dan China pula membaca selama 8 hingga 9 jam seminggu. Malaysia kita tidak ada indeks itu, tapi saya percaya bahawa PKP dan COVID-19 ini harus memberi peluang untuk kita meningkatkan jumlah jam membaca, meningkatkan jumlah buku yang dibaca, kerana masyarakat yang gemar membaca biasanya masyarakat yang suka belajar, yang menghargai ilmu, yang dapat mempertajam pelbagai kemahiran termasuk keupayaan berbahasa. Anda bukan saja apa-apa yang anda makan, you are not only what you eat, you are what you read. Anda ialah apa-apa yang anda baca. Jadi terima kasih Cikgu Jaiz Sahok kerana sudi tampil dalam 2030. Dengan itu, sekian saja. Jumpa lagi minggu depan.